So okey, kita nak lihat berkaitan dengan ulang kaji berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Paling penting ada 4 subtopik yang kamu kena tahu. Okey, iaitu yang pertama latar belakang dia. Okey, latar belakang perubahan. So kalau katakanlah katakan kamu nak sketch, kamu nak tulis, okey, just ambil latar belakang. So ambil tajuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama tentang latar belakang. Okey, yang kedua iaitu faktor ataupun kita nak tahu sebab-sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya kita nak tahu faktor-faktor dia. Yang kedua. Yang ketiga, apa itu ciri-ciri? Maknanya ciri-ciri, karakteristik, sifat-sifat Persekutuan Tanah Melayu itu sendiri. Maknanya apakah ciri-ciri pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu itu? Yang ketiga. Dan yang keempat, okey, bila dah tubuh Persekutuan Tanah Melayu itu, apakah kesan dia? Apa efek dia? Itu je. Maknanya bab ni very simple, straightforward. Okey, dan kita boleh hadam dengan mudah. Jadi kalau kepada mana-mana pelajar yang mungkin ada masalah untuk memahami bab ini adalah peluang untuk kamu untuk kita kata sebagai mengulang kaji, dan juga kalau ada mana-mana bahagian yang tak faham, boleh terus bertanya. Jangan tunggu-tunggu. Boleh tulis ataupun boleh on mic dan tanya je. Kalau mana-mana yang tak faham. So jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Okey. Baik. So kita nak lihat, okey, kita akan pergi kepada yang pertama dulu, iaitu tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Sebenarnya latar belakang ini yang banyak sebenarnya, iaitu kalau kita lihat, okey, kena ingat fakta bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan kerana nak gantikan Malayan Union. Kena nak gantikan Malayan Union. Why? Sebab Malayan Union itu kita tahu banyak menerima tentangan. Kita dah belajar iaitu penentangan daripada Raja-Raja Melayu, penentangan daripada orang-orang Melayu. Okay, kemudian ada juga sokongan daripada pegawai-pegawai British, bekas pegawai-pegawai British. Jadi oleh kerana ada banyak penentangan itu, maka British dengan segera menubuhkan jawatan kuasa kerja. Okay, so ingat kita tahu bahawa Malayan Union telah ditubuhkan pada bila? Malayan Union ditubuhkan pada bila? Siapa ingat lagi? 1947. 46. 1946. Iaitu pada tarikh dia bila? 1 Februari ke cikgu? No. April Fools punya tarikh. Ingat April Fools. Ingat April Fools. Bila ingat April Fools, 1 April 1946. So kita tahu bahawa Malayan Union itu, let's say kalau katakan Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946, sebelum itu lagi dah ada penentangan orang Melayu, penentangan Raja-Raja Melayu, dah ada dah. Okey, sampai ke tarikh diisytiharkan, Malayan Union itu still ada penentangan, iaitu pemulauan Raja-Raja Melayu memulaukan pelantikan gubernur. Gubernur yang pertama iaitu Gubernur Sir Gerard Templer kan. So yang itu, dengan itu dia telah diboykot, dan kemudian mereka terus meneruskan penentangan selepas 1 April tu, meneruskan penentangan. Dan bila meneruskan penentangan, British, nasib baik British ni cepat sikit. So dia segera tubuhkan satu jawatan kuasa kerja. Sebab tu kalau kamu tengok, jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada bila tu? Kamu tengok 25 Julai 1946. Tahun yang sama Malayan Union ditubuhkan. Kita tahu Malayan Union ditubuhkan pada 1 April. So April, Mei, Jun, Julai. Tahun yang sama, Julai itu, jadi British telah tubuhkan satu jawatan kuasa kerja. Untuk apa? Untuk bincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maknanya mereka dah buat satu jawatan kuasa kerja dalam tempoh 4 bulan selepas penubuhan Malayan Union. Mereka dah tubuhkan jawatan kuasa kerja sebab plan nak gantikan Malayan Union tu. Sebab Malayan Union tu banyak penentangan. Banyak orang tentang. Jadi sebab tu terus buat jawatan kuasa kerja. So cikgu cerita macam ni kerana apa? Supaya kamu tahu flow dia. Supaya kamu tahu, supaya kamu tak terfikir, jawatan kuasa kerja ni bila masa pula? Macam itulah. Jadi kita tahu bahawa 4 bulan selepas penubuhan Malayan Union,
diorang pun buat jawatan kuasa kerja. Dan jawatan kuasa kerja tu terbagi kepada 3. Okey, 3 wakil. Ada 3 grup. Okey, iaitu yang pertama wakil kerajaan British, yang kedua iaitu wakil Raja-Raja Melayu, dan yang ketiga iaitu wakil UMNO. UMNO ni mewakili orang-orang Melayu lah. Sebab yang banyak menentangkan Raja-Raja Melayu dengan orang Melayu. Jadi sebab itu British menubuhkan satu jawatan kuasa, okey, panggil wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil UMNO. So wakil kerajaan British kita tahu seperti A.T. Newbold, okey, kemudian Connor, kemudian W.D. Godsell, kemudian dan juga ada ramai lagi Waterstone tu. Dan juga untuk wakil Raja-Raja Melayu seperti Raja Kamaruzaman, Datuk Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman, dan Datuk Nik Ahmad Kamil. Dan manakala wakil UMNO, of course, diwakili oleh Datuk On Jaafar. Jadi dan Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga Haji Megat Yunus. Ada wakil Melayu Union ke, cikgu? Ya, boleh. Okey, jawatan kuasa kerja. Ingat okey, sebenarnya Malayan Union tu bukan orang lain. Malayan Union pun adalah British juga. So, dia cerita dia, apabila dia orang British buat Malayan Union, tetapi orang Melayu, katakan buat Malayan Union, orang Melayu, Raja-Raja Melayu banyak menentang, maka British kata, oh, korang tak suka dah ke? Tak suka tak apalah, kita buat satu jawatan kuasa kerja. So, ada antara pegawai-pegawai Malayan Union ini yang ditugaskan masuk dalam satu jawatan kuasa kerja. So, orang Malayan Union pun masuk, kemudian orang Raja-Raja Melayu pun masuk, dan juga wakil UMNO pun masuk dalam satu jawatan kuasa kerja. Nak bincangkan. But still, Malayan Union tu run now. Malayan Union tu still run tapi diorang dah buat preparation untuk gantikan Malayan Union tu. Nampak tak? Jadi, kamu jangan salah faham, Malayan Union tu hanyalah satu jenis pentadbiran. Dia bukan satu grup ataupun satu pertubuhan, bukan. Malayan Union ni adalah satu jenis pentadbiran. Okey. Jadi, kalau kita lihat, okey, cikgu terpaksa alihkan gambar cikgu. Okey, nasib baik aku tak alih. Okey, baik. Okey, apa cadangan jawatan kuasa kerja ni? Antara cadangan dia iaitu supaya satukan semua negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Maknanya senang ceritalah kan, satukan semua negeri-negeri di tanah Melayu kecuali Singapura. Kan? Negeri Selat ada 3 kan? Tapi kenapa 2 saja? Kerana tak dimasukkan Singapura. Jadi satukan semua negeri Melayu kecuali Singapura, itu satu. Kemudian memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kita tahu kan bahawa punca utama kenapa Raja Melayu menentang Malayan Union. Kerana apa? Kerana Raja-Raja Melayu hilang kedudukan, hilang kuasa, hilang hak. Jadi, cadangan jawatan kuasa kerja ni apa tahu? Pulihkan balik. Okey, berikan balik kedudukan istimewa tu. Kedudukan dan kedaulatan tu. Itu. Yang kedua. Cadangan yang ketiga iaitu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum Melayu. Jadi ini kerana apa? Kerana kita tahu bahawa kewarganegaraan Jus Soli itu, ya betul. Kewarganegaraan Jus Soli itu iaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir telah menyebabkan orang Melayu hilang kedudukan istimewa. Jadi mereka nak supaya kalau nak buat PTM, mestilah PTM itu jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Kemudian mereka nak menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Maksudnya di sini, semasa Malayan Union, semua undang-undang dibuat oleh Majlis Undangan Malayan Union. Maknanya undang-undang tak ada undang-undang negeri. Semua undang-undang Malayan Union. Jadi, jawatan kuasa kerja ni mencadangkan supaya apa tahu? Setiap negeri kena ada satu badan untuk buat undang-undang mereka sendiri. So, badan yang buat undang-undang mereka sendiri itu adalah Dewan Perundangan Negeri. Itu cadangan yang keempat. Dan cadangan yang kelima iaitu mengenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat. Maknanya tak naklah gunakan Jus Soli ni. Sebab Jus Soli ni mudah sangat. Siapa-siapa yang lahir di tanah Melayu, siapa-siapa yang lahir di Malayan Union akan terus menjadi warga negara Malayan Union. Tak naklah macam tu. So diperketatkan.
So itu 5 cadangan. Ya, 5 cadangan yang ada di sebelah sini. Kau tengok ni Nampak ni? Oh, cikgu boleh tunjuk ada 5 ni. Jadi so itu cadangan dia. Okey. Baik. So mereka berbincang. Jadi di sini kita lihat okey, suddenly okey. Kita lihat wujudnya, wujudnya di sini iaitu berkaitan dengan gerakan-gerakan nasionalis Melayu radikal. Okey. Ada 2 gerakan ini yang menentang jawatan kuasa kerja tadi. Jawatan kuasa kerja tadi ditentang oleh 2 gerakan nasionalis ini. Kalau kita fikir balik, kan jawatan kuasa kerja itu kan bagus. Nak menamatkan Malay Union. Tapi kenapa ada 2 grup ni yang menentang? Itu kita nak tengok. So kita tengok dulu latar belakang kedua-dua ini. So gerakan nasionalis Melayu radikal, maknanya gerakan nasionalis, semangat yang semangat kebangsaan Melayu, yang radikal maknanya yang agresif. So dia kata apa? Golongan nasionalis Melayu ni membidas, maknanya kita kata sebagai mengkritik British. Kerana apa? Mengetepikan PKMM pada jawatan kuasa kerja ini. Maknanya diorang kata apa? Kenapa British memanggil UMNO? Kenapa British tak panggil kami PKMM? Kenapa tak panggil kami PKMM untuk join jawatan kuasa kerja ni? Jadi diorang tak puas hati, maka mereka pun bergabung. Golongan ini bergabung PKMM, API, Geram, tu senarai nama tu PKMM, API, Geram, Batas, Awas. Semua pertubuhan ini mereka bergabung menjadi Putra, iaitu Pusat Tenaga Rakyat. Jadi bila mereka bergabung, bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan UMNO. Jadi mereka arguelah dengan British. Kau panggil UMNO, UMNO tu sikit aja. Kami ni ramai. Kenapa tak panggil kami? Kami lebih berhak sebab kami mewakili seluruh rakyat orang Melayu di tanah Melayu yang lebih ramai. Nampak tak? So itu gerakan nasionalis Melayu radikal. Dan kemudian golongan bukan Melayu menubuhkan pula All Malaya Council of Joint Action ataupun dipanggil AMCJA yang diketuai oleh Tan Cheng Lock. Dan AMCJA ini terdiri daripada golongan-golongan ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan Melayu seperti PMFTU, MDU dan juga MIC. Dan mereka ni pun mengkritik juga jawatan kuasa kerja tu. Sebab apa tahu? Dianggap tidak demokratik. Maknanya tidak demokrasi lah. Dia tak panggil semua, dia panggil orang tertentu je. Kenapa panggil UMNO? Kenapa panggil Wakil Raja Melayu je? Kenapa tak panggil kami semua? Maknanya kamu ni tak demokratik, tak demokrasi. Dan mereka kata bahawa British ni tunduk kepada UMNO sahaja. Tak fikir pasal kami. Cikgu kejap kiri, kejap kanan sebab nota ni besar sangat. So, Putra AMCJA menentang perlembagaan yang dibentuk secara terbuka. So, memang dia orang radikal. So, mereka pun menentang. Jadi, kalau kita lihat, kedua-dua ini, golongan nasionalis Melayu radikal dan gabungan Putra AMCJA ini, mereka berdua bergabung dan juga mereka menentang jawatan kuasa kerja itu. Baik. Jadi ini antara sumbangan. So kalau kita lihat kenapa artikel ini keluar, kamu kena ingat bahawa walaupun mereka ni radikal, mereka ni banyak sumbangan. Seperti kalau kita lihat seperti Ahmad Bostamam, seperti juga Ibrahim Yaakob. Jadi mereka ini adalah kita kata berusaha untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Mereka nak bebaskan tanah air daripada penjajahan. Dan juga memberi penekanan kepada kebebasan bersuara. Baik, selalu keliru. Yang sebelah kiri itu gambar sebelah kiri itu adalah Ibrahim Yaakob. Yang sebelah kanan sekali itu adalah Ahmad Bostamam. Dan yang tengah itu sebenarnya gambar tu salah. Yang gambar tengah tu sebenarnya pelakon. Kejap.
cikgu carikan apakah dia punya pelakon tu siapa nama dia sekejap. Okey, sebenarnya dia pelakon. Nama dia Ahmad bukan. Okey, pelakon lama. Okey, tahun 80-an. Okey, kejap cikgu tunjukkan gambar. Dan gambar tu selalu disalah tafsir. Salah tafsir menjadi menjadi orang yang kita kata sebagai tokoh sejarah, padahal bukan pun. Mana gambar dia hari tu? Cikgu ada nampak itu, nak sharekan dengan kamu. Tapi selalu disalah ertikan. Tak adalah pula. Tak adalah pula. Bila cari tak ada. Bila tak cari ada. Selalu tak korang macam tu. Okey. Bila cari tak ada. Bila tak cari dia ada. Kan? Selalu tak berlaku pada kamu. Okey. Tak adalah pula. Kan? Bila cari tak ada. Bila tak cari dia ada. Kan? Kena suruh mak cari baru jumpa. Kan? Itulah dia. Memang selalulah kita macam tu kan. Betul. Kan? Betul. Masa cari baju yang kita nak tak ada. Bila tak nak tu baju tu selalu ada. Betul? Kan? Kadang-kadang kita stres dibuatnya kan. Bila nak cari tak ada. Bila tak cari dia ada. Ada pula kat sini. Kan? Rasa geram je. Okey, tak apa. Okey, nanti kalau ada nanti cikgu bagi tahu. Okey. So ini sumbangan Nasionalis Melayu Radikal. Baik, tak apa. Okey, kita lihat seterusnya iaitu apabila Nakib jangan bawa asal. Okey, baik. Kita lihat di sini Okey, bila Putera MCJA ni, gabungan Putera MCJA ni menentang jawatan kuasa kerja, maka mereka beri cadangan. Kami tak suka dengan apa yang jawatan kuasa kerja cadangkan ni. Kami ada cadangan lain. Dia ada cadangan lain Okey, so apakah cadangan dia? So kalau kita lihat, mereka telah mencadangkan, ingat perlembagaan rakyat. Ingat, perlembagaan rakyat adalah datang daripada Putera AMCJA. Yang jawatan kuasa kerja dia ada perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So ada dua perlembagaan perlembagaan rakyat dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa ada dua? Kerana perlembagaan rakyat digubal oleh Putera AMCJA. Manakala perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibuat oleh jawatan kuasa kerja tadi. Baik. So apakah cadangan Putera? Cadangan Putera kata dia nak naikkan kedudukan bahasa Melayu. Tentang pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan, kemudian bendera dan lagu kebangsaan. Kemudian cadangan AMCJA supaya tanah Melayu tu digabungkan dengan Singapura. Tak nak asing-asing. Gabungkan dengan Singapura. Kemudian membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi, orang Melayu serta adat istiadat dan agama Islam serta syarat kewarganegaraan. So, bila kedua-dua ni bergabung, maka mereka buat perlembagaan rakyat. Apa itu perlembagaan rakyat? Ini dia. Pertama, dia orang cadangkan apa? Tanah Melayu dengan Singapura mesti disatukan. Yang kedua, Dewan Perundangan Pusat dan Majlis Negeri-Negeri di seluruh Tanah Melayu. Maksudnya apa? Semua negeri-negeri Tanah Melayu ada Dewan Perundangan. Maknanya, Dewan yang buat undang-undang bagi negeri-negeri itu sendiri. So, penubuhan Dewan Undangan Negeri. Tak nak buat macam Melayu Union. Undang-undang semua Melayu Union yang buat. Tak nak macam tu. So, setiap negeri ada Dewan Perundangan. Macam sama je. Kemudian, kewarganegaraan yang sama bagi penduduk Tanah Melayu. Kemudian yang keempat, Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai oleh orang Melayu. Tak nak lagi British. Macam Melayu Union. Melayu Union, ketua dan ketua adat istiadat Melayu semuanya adalah di bawah Governor British. Tak nak macam tu. So, tak nak. Kemudian juga perhatian khas untuk kemajuan politik dan ekonomi Melayu. Bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan jadi tanggungjawab Kerajaan Tanah Melayu. Kewarganegaraan Malaya dinamakan Melayu. Maknanya, kalau kamu semua menjadi rakyat Tanah Melayu ini, semuanya dipanggil Melayu.
Tak kira lah kamu Cina ke, kamu India ke, kamu semua dipanggil Melayu. Tapi Melayu macam mana? Melayu keturunan Melayu, Melayu keturunan India, Melayu keturunan Cina, macam itulah. So dia nak macam tu. Kemudian warna putih dan warna merah menjadi latar belakang bendera kebangsaan. So ini berkaitan dengan Perlembagaan Rakyat Cadangan daripada daripada Putra AMCJA. Tapi kalau kita lihat apa cadangan-cadangan ini, cikgu terpaksa naikkan tak nampak nanti yang bawah tu. Okey. British menolak Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan Rakyat tu dibawa kepada British tau. British tolak. Tetapi British menerima semua perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu yang dibuat masa jawatan kuasa kerja. Yang itu diterima. Perlembagaan Rakyat ditolak. Jadi Putra AMCJA ini menganjurkan hartal. Ingat hartal iaitu satu hari di mana semua peniaga menutup kedai pada 20 September 1947. Dan menerusi Dewan Perniagaan Cina harta dilaksanakan dan 20 Oktober dipilih sebagai Hari Hartal Semalaya. Waalaikumsalam Hana, it's okay. Dan Faris Nazmi, apa khabar? Nampak ada Faris Nazmi masuk ni. Boleh dengar suara? Okey. Dengar. Okey. Macam mana kat sana dekat Kuses okey? Alhamdulillah, okey je. Alhamdulillah. Macam mana kes COVID sana? Dia ada kluster lah, tapi tak ada ramai lah. Dia tak bertambah je setakat ni. Dia maknanya terkawal lah. Ya. Okey. So jaga diri Okey. Baik. So kita teruskan lagi dengan so tadi latar belakang. Ingat latar belakang kalau cikgu ulang balik. Okey. Latar belakang kita tahu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu iaitu berkaitan dengan penubuhan jawatan kuasa kerja yang ada 3 wakil dan cadangan-cadangan dia. Kemudian ditentang oleh 2 grup iaitu Gerakan Nasionalis Melayu Radikal dan Gabungan Putra AMCJA, dan mereka telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat, namun Perlembagaan Rakyat telah ditentang dan tidak diterima oleh British. Dan mewujudkan hartal. Baik. Sekarang kita pergi kepada 5.2. Ada soalan tak tentang 5.1 tadi? Ada soalan ke tak ada soalan? Ada soalan? Okey. Baik. Kalau tak ada soalan tak apa. Sebelum itu, baik. Tak apalah, nanti cikgu teruskanlah. Okey, baik. Kita lihat tentang 5.2. Apakah punca-punca faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni? Kamu kena ingat beberapa perkara. Ingat Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1 Februari 1948. 1 Februari 1948. Kita ingat balik Malaya Union 1 April 1946. 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu gantikan Malaya Union. Jadi kena ingat macam tu. Jadi berapa lama jarak di antara Malayan Union 1 April 1946 dengan Persekutuan Tanah Melayu 1 Februari 1948, iaitu lebih kurang 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Maknanya 1 April 1946 Malayan Union, 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu. Jadi jarak dia pemerintahan Malayan Union selama berapa lama? 1 tahun 6 bulan. Pemerintahan Malayan Union. Sebelum digantikan pada 1 Februari 1948 untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey. So kita tengok di situ kita dah nampak gambaran itu dan kita lihat apakah faktor penubuhan dia. Sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 pertama kerana apa? Orang Melayu menentang Malaya Union. Itu sebab utamalah. Kita tahu orang Melayu termasuklah raja-raja Melayu, termasuklah golongan cendekiawan Melayu membantah Malaya Union tu yang sebelum ini. Malah ahli parlimen 2 orang ahli parlimen iaitu L.D. Gammons dan juga David Rhys Williams menyaksikan sendiri bantahan orang Melayu dan melaporkan kepada Dewan Parlimen British dan menegaskan bahawa kalau Malaya Union ini dilaksanakan terus,
maka tanah Melayu akan huru-hara. So lebih baik gantikan. Maknanya yang pertama kerana apa? Penentangan orang Melayu. Yang kedua kerana apa? Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Di mana kita tahu bahawa mereka telah mengadakan perundingan dengan Malcolm McDonald, Governor General Sir Edward Gen, dan juga Governor Melayu Union mengadakan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 dan mereka mencadangkan Raja-Raja Melayu ini cadangan dia iaitu tumbuhkan persekutuan bertaraf naungan, bukannya tanah jajahan. Okey. Tengok 27 Mei 1946. Maknanya 2 bulan selepas 1 April 1946 selepas penubuhan Melayu Union, 2 bulan kemudian mereka bersidang. Raja-Raja Melayu dengan Governor Melayu Union. Okey, dengan Governor General dia pun bersidang. Dia kata apa? Raja Melayu kata apa? Sebenarnya kami nak penubuhan persekutuan yang bertaraf naungan, maknanya bertaraf British lindungi. Bukannya British jajah kami. Kami nak British lindungi kami, naungan. Bukannya British jajah. Itu satu. Kemudian yang kedua, okey, kami nak perjanjian baru. Nak gantikan Melayu Union, kami tak nak Melayu Union. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami nak berkuasa dalam undangan. Kenapa undang-undang gubernur je yang kena buat? Kami ni Raja-Raja Melayu tak buat apa-apa. So kami nak berkuasa dalam hal undang-undang. Dan yang keempat, okey, Malayan Union tak ada pun nama negeri-negeri Melayu. So kami nak perkataan negeri-negeri Melayu itu muncul dalam nama persekutuan. Persekutuan yang kita kata sebagai persekutuan yang baru itu. Malah Sultan Perak mendesak Sir Edward Gen ini menerima pembentukan persekutuan yang sebelum ini sebelum perkara lain dibincangkan dulu. Jadi kita tahu dua sebab faktor penubuhan persekutuan Melayu, penentangan orang Melayu dan terhadap Melayu Union dan cadangan Raja-Raja Melayu. Dan satu lagi kita kena tengok iaitu ketiga, sokongan pentadbir British. Malah cadangan untuk gantikan Malayan Union ini disokong sendiri oleh pentadbir British. Terdapat pegawai British yang menyokong pembentukan Persekutuan Melayu ni seperti Sir Edward Gen, kemudian Malcolm McDonald, Sir Ralph Horn, L.D. Gammons, A.T. Newbold. Semua ini mencadangkan supaya apa tahu? Supaya tubuhkan konsep persekutuan dan libatkan Raja Melayu dalam pentadbiran. Jangan letak dalam majlis raja-raja je. Kena joinkan Raja-Raja Melayu ni dalam perlembagaan. Jadi Sir Edward Gen telah bertemu dengan wakil UMNO semua. Dan kita tahu bahawa ini adalah kita kata sebagai sokongan daripada pentadbir British. Menyokong. Dan ini sesuai dengan kita kata sebagai dasar British, iaitu nak melaksanakan dasar dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Iaitu dasar apa? Melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan untuk ditadbir sendiri. Itu dasar dekolonisasi. Dan memang British nak buat. Memang British nak lepaskan tanah jajahan tu. Sebab apa? Sebab dia dah tanda tangani Piagam Atlantik. Piagam Atlantik, iaitu di antara British, dengan juga Amerika. Jadi mereka dah setuju untuk lepaskan tanah jajahan. So, tiga faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Kita kembali yang pertama, penentangan orang Melayu. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dan yang ketiga, terdapat sokongan pentadbir British. Simple. Setakat ni ada soalan? Kita dah cover dua. Iaitu latar belakang penubuhan persekutuan tanah Melayu dan juga faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Ada soalan nak tanya sebelum kita proceed? Ada nak tanya ke tak? Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Copet yang? Tak ada? Tak ada Tak ada cikgu proceed Cikgu proceed tak ada. Tak ada lah tu. Okey. Baik, kita proceed. Baik. Seterusnya,
Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Kalau kita lihat jawatan kuasa kerja mengambil masa 5 bulan untuk sediakan kerja merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi inilah hasil dia. Inilah ciri-ciri dia. Inilah hasil Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu pertama dari sudut pentadbiran. Kita lihat okey, pentadbiran adalah berbentuk persekutuan yang gabungkan semua negeri kecuali Singapura. Ingat kecuali Singapura. Sebab Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Itu satu. Kemudian kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan yang telah digabungkan semua negeri itu akan dibuat kerajaan persekutuan, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Masa Malayan Union, okey, iaitu Governor Malayan Union kan. Semasa persekutuan, okey, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Diketuai tapi dibantu oleh raja-raja Melayu lah. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, iaitu kerajaan persekutuan inilah yang bertanggungjawab dalam hal kewangan. Okey, kemudian Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan akan membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Ingat dua majlis ini. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, so kalau mudah nak faham, sebenarnya kamu kena ingat bahawa Majlis Mesyuarat Persekutuan itu terdiri daripada Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu bincangkan tentang pentadbiran. Tapi kalau Majlis Perundangan, dia bertugas untuk apa? Buat undang-undang. Menggubal undang-undang berkaitan semua perkara. So, itu perbezaan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. So, kedua-dua ni akan bantu Pesuruhjaya Tinggi British, dan kita tahu Majlis Mesyuarat Persekutuan ada ahli rasmi dan tak rasmi, dan ahli Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Baik, bagaimana? Itu bagi pentadbiran. Yang kedua, ciri yang kedua, kuasa Raja Melayu. Dalam Malayan Union, Raja-Raja Melayu tak ada kuasa. Raja-Raja Melayu hanya ada istiadat dengan berkaitan agama Islam. Kali ini, untuk kuasa Raja-Raja Melayu, ditubuhkan sebuah majlis Raja-Raja. Dan di peringkat negeri, setiap negeri, Sultan bertanggungjawab untuk mengesahkan rang undang-undang. Maknanya Sultan bertanggungjawab untuk luluskan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perundangan Negeri. Maknanya apa? Sultan sudah ada kuasa untuk buat undang-undang. Itu kuasa Raja-Raja Melayu. Perundangan pula. Kita tahu perundangan terbagi pada dua. Perundangan di peringkat persekutuan dan perundangan di peringkat negeri. Perundangan di peringkat persekutuan akan dibuat oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British tadi, dan bidang kuasanya mencakupi semua hal. Ketenteraman awam dan sebagainya. Tapi the best part is apa tahu? Kamu tengok bawah sekali tu, rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Maksudnya di sini, kalau Pesuruhjaya Tinggi tu dengan Majlis Perundangan Persekutuan, mereka gubal undang-undang, mereka kena hantar, submit kepada Raja-Raja Melayu, supaya Raja-Raja Melayu boleh proses dan juga boleh proceedkan tu, boleh sahkan. Boleh sahkan undang-undang. Kalau Raja-Raja Melayu tak sahkan, maknanya undang-undang tu tak boleh proceed. Sekarang bermakna dah terbukti bahawa Raja-Raja Melayu ada kuasa. Nampak tak? Dah tukar Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan macam biasa kita tahu bahawa kewarganegaraan semasa Malayan Union dibuat secara jus soli. Tapi kalau Persekutuan Tanah Melayu, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang dan secara pendaftaran. Secara kuat kuasa undang-undang, kalau kita lihat, kewarganegaraan ada dua. Kuat kuasa undang-undang secara pendaftaran. Kuat kuasa secara undang-undang, kalau kita lihat, jus soli ini, dia pakai jus soli lagi. Tetapi terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Rakyat raja ni maksudnya adalah orang-orang Melayu lah. Orang-orang Melayu sendiri, dan rakyat British iaitu orang-orang yang tinggal di
orang-orang yang tinggal di negeri-negeri selat seperti Pulau Pinang dan juga Melaka. Itu rakyat British. So pemohon yang lahir, kalau ada yang memohon yang lahir di negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Okay. So kalau ada orang yang nak mohon untuk menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu, dia mesti tengok balik, okey, ayah dia tu rakyat raja atau rakyat British. Kalau ayah dia rakyat raja atau rakyat British, maka dia boleh jadi warga negara. So penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu juga penduduk asal juga dikira sebagai kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, automatik lah. Dan rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam, bertutur bahasa setempat, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Maknanya, kalau katakan ada orang luar, contoh macam cikgu sendiri, orang Amerika, cikgu sendiri orang Amerika, datang ke Tanah Melayu, okay, telah bercampur dengan orang Melayu, dah serasi, faham dah adat resam orang Melayu, okay, dan boleh bertutur bahasa Melayu. Kan? Pergi mana-mana pakai tanjak. Tu maknanya boleh memohon melalui mana-mana undang yang dikuatkuasakan nak jadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Itu kalau cikgu Amerika lah kan. Yes, betul. Betul, Jelin. If the dad is born in Malaysia, means automatic Malaysians. Yes, betul. Even sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun sebenarnya. Kalau mak kamu orang Malaysia, okay, bapa kamu orang Malaysia, kamu lahir di Indonesia, maka kamu still rakyat Malaysia, bukan Indonesia. Ya. Jadi kamu jangan, kalau ada mak bapak kamu yang pergi ke Korea, kan, honeymoon suddenly kamu lahir di sana. Kan? Jadi kamu bukan rakyat Korea ya. Kamu rakyat Malaysia sebab mak bapaknya orang Malaysia. Boleh faham ya? Jadi jangan berangan jadi orang Korea. Ya, jangan berangan jadi orang Korea lah. Tak payahlah. Okey. Baik. Okey. Pernah ke ada orang jadi warga negara dua country? Kalau mak Indon bapa Malaysia. Kalau mak Indon bapa Malaysia, dia ikut bapa. So dia akan jadi Malaysia. Dia akan jadi Malaysia. Yes. Pernah ke ada orang jadi warga negara dua country? Tak. Dia akan jadi apa tahu? Sebab warga negara ni, dia mesti kita kata sebagai lahir di situ ya. Jadi kalau katakan kita kata sebagai macam tadi, kalau dua negara, okey, satu jadi warga negara, satu lagi jadi taraf penduduk tetap, permanent resident. So satu warga negara citizenship, satu lagi permanent resident. Dia tak boleh ada dua-dua citizenship, tak boleh. Memang tak boleh. Okay. Kalau mak Malay ayah Korea, kalau mak Malay ayah Korea, biasanya dia akan refer kepada di mana kelahiran itu. Kalau kelahiran itu berlaku di Tanah Melayu ataupun di Malaysia, maka akan jadi rakyat Malaysia lah. Kan? Kalau ayah US, ibu Malaysia, cikgu. Okay. Kalau ayah US, ibu Malaysia, sama juga kes tu. Okay. Dia refer kat mana lahir. Dan bergantung kepada di mana dia nak daftarkan. US can hold two citizenship. Itulah. Dia kena ada permintaan. Mungkin sekarang boleh juga kot. Maksudnya boleh ambil warga negara kat negara lain kan? Ke tak? Ya, memang ada certain countries yang membenarkan untuk ambil citizenship di luar negara. Memang ada. Tapi di Malaysia susah sikit kot. Malaysia tak benarkan. Biasanya dia berikan warga negara, taraf warga negara Malaysia. Satu lagi ialah taraf penduduk tetap. Kamu boleh ambil. Contoh macam cikgu sendiri lah. Contoh macam cikgu sendiri. Cikgu adalah warga negara Amerika. Tapi cikgu taraf penduduk tetap di Malaysia. Macam itulah. Okey. Okey. So macam itulah, lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Amerika dia. Kalau lahir lain daripada mak ayah kita, as in ayah Korea and mak Melayu, and baby tu lahir kat Indon. Susah nak cakap tu. Ayah Korea, mak Melayu, baby lahir kat Indon. Dia bergantung kepada ayah dia macam mana ayah dia nak buat. Ayah dia nak daftarkan dia di mana.
Kalau ayah dia daftarkan di Korea, jadilah orang Korea. Why teacher is American? I question mark. Why teacher is American? You not see ah? Kan, cikgu memang ada muka Amerika kan? Okay. Kalau adik dia orang Jepun, masalah juga tu. Okay. Baik. Kemudian kita lihat kewarganegaraan secara pendaftaran. Apa pula? Cikgu ada buku cerita tak? Cuba kau orang tengok betul-betul. Kan video awal-awal, video kelas kita, tak tengok cikgu. Berlakon filem tu, berlakon filem ni, berlakon filem tu semua. Kalau tak American, tak dapat berlakon. Cikgu dapat berlakon tu pasal American je. Okay. Okay. Okay, kita lihat kewarganegaraan secara pendaftaran. Ya, that's true. Okay. Mereka yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin selama 15 tahun. Sama je. Mereka yang lahir dalam Persekutuan Melayu dan bermastautin selama 15 tahun dalam tempoh 20 tahun daripada hari permohonannya. Dan paling penting kalau nak dapatkan warga negara secara pendaftaran, mestilah ada tingkah laku yang baik, tak ada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Itu penting. Kan. So jadi kalau ikutkan dalam kelas kita ni mungkin ramai yang bukan Malaysia lah. Kan? Sebab kan bahasa Melayu kurang memuaskan korang ni. Kurang memuaskan. Kan. Contoh lah contoh sila sambung. Okey, peribahasa ini. Gendang gendut tali kecapi. Sambung. Gendang gendut tali kecapi. Sambung. Oh shit. Jelly. Sambung. If you are Malaysian okay. Gendang gendut tali kecapi. Sambung. Kan. Semua confused. Benda. See? Gendut lagi kamu si melati. Hatiku nantiku kecapi. Nampak? See? Dengan Daniel, dengan Nakib, habis semua. Habis semua. Hancur. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Woi. Tu lagi you. Lagi. Okay. Okay. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. Itu sambungan dia. Aduh. Okay. Lain betul lah. Gendang gendut tali kecapi. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Lain. Kan? Mengerisau korang ni. Okay. Perut gendut tiada yang sudi. Oh. Perut gendut tiada yang sudi. Sambung nampak? Okay. Dah. Okay. Okay, kita lihat. So, yang dikatakan rakyat raja rakyat raja sebenarnya ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Rakyat British, mereka yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain lah. So itu kategori rakyat raja dan rakyat British. Itu kewarganegaraan. Nampak? Terbaik. So ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu So ini adalah gambar. Gambar lama ni. Di mana kita lihat Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1 Februari 1948 berikutan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani pada 21 Januari 1948. So ini gambarnya di antara Raja-Raja Melayu dengan wakil kerajaan British, Sir Edward Kent. So ia terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan negeri-negeri selat dan tertubuh hasil kemenangan orang Melayu menentang Malayan Union. Yang ditemukan pada 1 April 1946. So nampak gambar ni. Cikgu floating dalam slide. Dalam slide. Ya. Cikgu floating cikgu pun floating. Okey baik. Ya, cikgu floating. Okey. Okey. So ini gambar berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Right. Baik. Dan untuk subtopik yang terakhir kita nak tengok pada hari ini iaitu 5.4.
kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terbang-terbang kat meja makan. Okey. Baik. Langit ayah pin sudah cikgu. Okey, baik. Kita lihat kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni ada 4 kesan dia. Yang pertama, okey, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Maksudnya, bila Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan melalui peruntukan perjanjian Persekutuan Melayu 1948 tu, bila Majlis Raja-Raja Melayu diwujudkan, maka 9 orang Raja Melayu tadi telah masuk ke dalam Majlis Raja Melayu dan mereka memiliki kuasa yang lebih. So, Pesuruhjaya Tinggi memastikan Raja dirujuk dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maknanya apa tahu? Apa-apa pun akan rujuk kepada Raja Melayu. Means that Raja Melayu telah mendapat kuasa kembali, dapat kedudukan balik. Itu kebaikan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama. Yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Iaitu, dengan Persekutuan Tanah Melayu ini dapat mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Sebenarnya apakah kedudukan istimewa orang Melayu ni, cikgu? Sebenarnya kedudukan istimewa orang Melayu ni tak ada apa-apa pun. Sebenarnya kedudukan istimewa itu merujuk kepada kerana orang Melayu sebenarnya yang menjadi tuan tanah di sini, iaitu menjadi penduduk asal di sini, yang lahir di sini, yang bermakna yang ada di sini sejak daripada zaman kerajaan alam Melayu lagi. So, orang Melayu berhak untuk menuntut untuk mendapat kedudukan istimewa. Jadi, dan walaupun mungkin ada yang berkata it is not fair, tetapi kalau kamu pergi ke mana-mana negara lain pun sama juga. For example, kalau katakan kamu pergi kepada ke negara Thailand, contohnya pergi ke negara Thailand, okey, kamu nak memohon kewarganegaraan, nak mohon keistimewaan, okey, kemudahan-kemudahan disediakan di sana. Okey, kamu tidak akan dapat layanan yang seistimewa penduduk asal Thailand. Sebab penduduk asal Thailand akan dapat lebih banyak keistimewaan. Dan kalau kamu pergi sana, kamu cakap, oh saya pun naklah kedudukan istimewa ni. Oh tak boleh. Sebab kamu, you are not Thailand. You are not Thais. Kamu bukan orang Thailand. Hanya orang Thailand saja yang berhak. Kenapa macam tu? Kerana inilah keistimewaan orang, keistimewaan penduduk asal. Sama. Kamu pergi Amerika pun sama. Kamu pergi negara India pun sama. Kamu pergi ke negara China pun sama. Dia akan ada satu klausa di mana memang memberi pengiktirafan kepada dan kedudukan istimewa kepada penduduk asal. Itu memang berlaku di mana-mana negara. Okay. Baik. So, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk membuka ruang kewarganegaraan. Di mana kalau kita lihat, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini membuka ruang pada orang bukan Melayu jadi warga negara. Jadi, dengan syarat, kita tahu bahawa dengan syarat, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal, maknanya orang bukan Melayu mengiktiraf orang Melayu sebagai memang kamu adalah penduduk asal. Okey. Kalau kamu dah anggap sebagai penduduk asal, maka kamu boleh menjadi warga negara Tanah Melayu. Betul Dan. Yang bukan dari negara kita nak jadi warga negara. Yang dah warga negara kita nak jadi warga negara lain pula. Itulah, betul. Sebenarnya, kalau kamu pergi ke negara luar, sebab itu kamu digalakkan untuk pergi melancong ke negara luar tau. Sebab bila kamu pergi melancong ke negara luar, kamu akan balik dan kata apa? Best lagi kat Malaysia. Bagus lagi kat Malaysia. Dia akan jadi macam tu. Walaupun kamu kata, well, Malaysia ni banyak itulah, banyak inilah, susah itulah, susah ini. Tapi kalau kamu pergi ke luar negara, kamu akan nampak luar negara lagi susah. Dan kamu tak akan biasa. Especially dalam bidang apa? Especially dalam bidang makanan. Food. Kamu tak akan dapat tempat makan sehebat Malaysia di luar negara. Malaysia, kan? Semua makanan ada. Kan? Dan juga, nasi lemak. Semua kat sini. Malaysia. Malaysia is the best. Betul. Nasi lemak sana semua kalah. Nasi lemak sini juga best. Nasi lemak Malaysia juga best. So, kamu kena terima hakikat benda tu lah kan. Kita pergi mana pun,
Well, nak balik Malaysia, Malaysia lagi best kan. Okay. Jadi especially food lah kan. Saya nak roti canai. Okay, boleh. Bagi alamat sekolah. Kan. Dia banyak cuisine. Yelah. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Dan Malaysia sebenarnya kita boleh makan semua benda. Batu, kayu, besi semua kita makan. Jadi ini tak terdapat di sana. Di sana tak ada. Kalau di sini memang kita makan kayu, batu, besi. Okay, habis semua kita makan. Ya, jadi itu kelebihan kita. Contohnya macam kita makan jambu batu. Kita makan belimbing besi. Kan? Kemudian kita makan ubi kayu. Maknanya kita makan juga besi, okay, kayu dan sebagainya. Kan? Negara lain tak ada. Okay. Bedrock pun kita makan. Itulah. Okay. Baik. Kemudian, lain macam tu juga. Itulah. Kenapa orang Malaysia jual makanan luar negara? Tapi kalau di luar negara, dia orang tak jual pun makanan kita. Ada. Tapi certain places lah. Kan, certain places. Dia rare. Dia betul-betul rare. Betul-betul rare lah. Sebab itu cikgu pernah cadangkan pada kamu kan. Supaya apa? Think out of box. Iaitu cara apa? Cuba imagine kalau katakan set burger McDonald's itu, okay, instead of daripada gunakan fries, why not gunakan keropok leko? Kan, makan burger lepas tu keropok leko. Boleh supply the whole world kot. The whole world ada McDonald's. See? Keropok leko cicah dengan sos lagi. Terbaik kau. Kan? So, itu kalau ada set Malaysia. Kan. Kita akan tengok orang kita makan keropok leko macam tu je. Dia makan begitu kau. Sebab keropok leko liat. Begitu dia makan. Ingat je. Outside Malaysia McDonald dia orang tak ada fish burger. See? Outside Malaysia McDonald dia orang tak ada fish burger, betul? Dia orang tak ada fish burger. Kat Malaysia ada fish burger. Lana ada business plan dia. Jadi lagi letak rendang ayam. See? Kan? Jadi itu mana improvise. Baik. So itu ruang kewarganegaraan dan okey, kita lihat sendiri iaitu kebaikan ataupun kesan penubuhan Persekutuan Melayu yang keempat iaitu mewujudkan kerjasama kaum. Di mana kita lihat Ego. Ya. Saya minta izin nak makan tengah hari kat bawah. Minta izin makan tengah hari. Okey bang. Okey. Alright, 20M tu Alright. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. So kita lihat di sini okey, untuk mewujudkan kerjasama kaum, okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka jalan ke arah perpaduan kaum melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kamu ingat PTM 1948 ini telah membuka jalan ke arah CLC, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum untuk ke arah perpaduan. Dan kalau kamu ingat CLC ni, kamu belajar semasa bab yang ke-7. Bab 7. Usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Bermula dari Persekutuan Tanah Melayu lah. Ya, bab 7. Dan kebanyakan cadangan-cadangan CLC itu dimasukkan dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan, dan Persekutuan Tanah Melayu lah 1948 ini membuka jalan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang membawa kepada kemerdekaan. It means that selepas kita berjaya membuat Persekutuan Tanah Melayu 1948, maka kita telah berusaha untuk merdeka dan kita berjaya merdeka pada 1957. Maknanya it starts from PTM 1948. Kenapa? Sebab PTM 1948 lah kita telah mula wujudkan kerjasama kaum. Perpaduan. Apa yang penting? Kerjasama. Jadi bermula pada PTM 1948. Maka dengan itu tamatlah bab yang kelima. Habis dah. Itu je lah. So, kesimpulannya, bab ini sangat mudah. Sangat senang untuk difahami. So kalau katakan kamu masih tak faham lagi, sila ambil perhatian dan sila bertanya supaya mana yang tak jelas boleh dijelaskan lagi. Sebab rugi
Dan kalau soalan-soalan yang daripada bab 5 ni keluar dalam bentuk dalam bentuk esei ataupun struktur, this is the best bab untuk kamu skor. Ini bab yang paling best untuk kamu skor dalam kertas soalan esei ataupun soalan struktur. Sebab mudah untuk ingat, struktur dia pun senang, poin-poin dia pun tak susah banyak mana pun. Okey, jadi ini memudahkan kamu untuk skor. Jadi kalau ada soalan nanti, kalau dalam peperiksaan akhir tahun, okey, bila kamu cek, ada soalan struktur dan esei, sila cari ada tak bab 5? Ada tak berkaitan bab Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kalau ada, jawab. Sebab kamu boleh faham, mudah untuk skor dan mudah untuk dapat markah yang banyak. Terbaik ni. Kan? Baik. So inilah bab yang ke-5. Okey, dan habislah bab ni. Ada soalan nak tanya? Ataupun okey. Nota ni memang nota slide sebenarnya. Rasanya korang tak perlukan nota ni ya. Nota ni perlukan ke? Tak payah tak? Kan? Sebab korang dah faham. Kan? Ke korang nak nota ni juga? Kan? Korang ni asal ada je korang nak semua. Kan? Okey. Ada soalan? Ya. Boleh dengar tak ni? Tak ada. Apa no, apa yes? Apa Sushmita? Apa no, apa yes? Okey. No, cikgu. No, tak ada soalan. Yes, boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Baik. Untuk itu kita lihat di sini. Okey. Bagaimana cikgu nak tanya dulu seorang-seorang. Okey. Nafis, Sitesh, boleh faham tak? Nafis, Sitesh? Boleh? Question? Cikgu tanya teruslah ni.